Okay. Dah dapat kan frekuensi dia tetap kan 15 Hz, air dalam, air cetek pun 15 Hz juga. Okey, hitungkan laju gelombang air pada kawasan cetek, laju V kan. So pakai formula yang sama juga, V sama dengan F lambda. Dah tahulah frekuensi dia kan 15 Hz. Lepas tu panjang gelombang dia untuk air cetek 0.5 cm. Ada orang tanya nak tukar ke meter ni? Nak tukar pun boleh. Kalau kamu tukar nanti okey tak apa, cikgu tengok dulu. Cikgu tunjuk. Kalau kamu tak tukar, so jawapan akhir dia apa? 15 darab 0.5 apa? 15 darab 0.5. 7.5. 7.5. Okey. Kalau kamu pakai cm, so make sure jawapan unit ni pun kena cm jugalah. Cm. Okay, sekarang ni apa? Hertz tu maksudnya apa? Hertz tu kan tadi sebenarnya saat negatif 1 kan? Saat negatif 1. So cm saat negatif 1 lah. Ni laju gelombang. Cm saat negatif 1 dia pakai cm. Itu kalau pakai cm. Kalau kamu pakai cm, so pakai apa meter, jawapan meter. So jawapannya dalam meter jugalah. Okay, 0.5 cm nak tukar meter. Boleh je. Over 50 50 meter. So nanti 15 darab 50. 750. Ya Allah, betul. Betul ke cikgu buat ni? 1 cm 100. Apa ni cikgu buat? 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 0.5 cm tukar ke meter, berapa? Wah, silap dah. 0.03. Jangan 5 darab 10 negatif 3 0.05. 0.005 Okey. 0.005 meter. Okey. Jadi 15 darab dengan 0.005 dapatlah berapa? 0.075. Tapi jawapannya mesti dalam meter lah sebab sini pakai meter. So meter saat negatif 1. Faham? Okey. Faham. Okey, kalau macam ni sebenarnya kamu tak nak tukar unit pun tak apa Kalau dah bagi cm pun je dah cm kan. Tapi jawapan akhir make sure cm saat negatif 1. Yang jawapan yang kena pakai unit SI tu kan, kenapa cikgu suruh buat juga pakai unit SI kan, macam panjang kena guna meter. Sebab takut jadi kes macam ni. Contohnya macam unit daya kan. Semua tahu unit daya tu adalah Newton kan, unit dia Newton. Bayangkan kalau pengiraan daripada awal, contohlah formula kan, daya impuls kan. F sama dengan mv tolak mu per t. Kalaulah kamu buat jawab dia punya v, had laju dia dalam unit cm saat negatif 1. Okey. Lepas tu kan, dah kira-kira, lepas tu jawapan akhir kau dapat 50, lepas tu kamu buat 50 Newton sebabnya daya ni unit dia Newton. Salah sebabnya yang Newton tu hanya untuk unit SI. Maksudnya kalau kamu guna unit SI, yang tu bolehlah kamu bagi unit dia Newton. Kan macam had laju ni kamu bagi unit dia bukan sentimeter, kamu buat unit dia meter. Meter saat negatif 1. Okey, lepas tu time pun kamu bagi unit dia, unit SI dia apa? Saat. Kalau macam tu tak apalah kamu nak bagi jawapan akhir dia Newton. Yang bermasalah tu yang jenis had laju dia bagi cm saat negatif 1. Lepas tu time pula dia tak tukar saat, dia bagi dalam bentuk minit. Tiba-tiba jawapan akhir nak bagi Newton. Macam tu salah lah. Faham tak apa maksud cikgu? Faham. Faham. Tapi kalau setakat kes-kes macam ni kan, nak kira had laju ni kan, yang macam ni kan, yang macam ni lah nak kira had laju. Kalau macam ni tak apa. Kamu bagi je lah jawapan akhir dia ikut ni sentimeter saat negatif 1 ni, tak apalah. Ini yang kes-kes yang macam ni, yang macam Newton ni apakah unit dia sebalik Newton tu? Unit yang dia sebalik Newton tu adalah guna unit SI. Okey. Tak nak lah. Had laju pakai apa? Sentimeter, masa pun pakai minit, tiba-tiba jawapan akhir nak buat Newton. Tu dah jadi salah, okey?
Jadi itulah maksud cikgu ya. Maksud cikgu bila kamu pakai unit SI tu bila kes-kes yang macam ni nak kira daya kan, yang unit dia Newton tu tak apa. Tapi kalau macam simple, formula simple macam ni nak pakai sentimeter je pun boleh. Okey. Itulah maksud cikgu banyak pula cakap. Okey, kejap cepat ke habis ni. Okey, kejap. Last. Okey. Ni okey, ditugaskan untuk mengkaji reka bentuk lokasi untuk melabuhkan bot itu. Okey, bayangkan sekejap mana tu? Ni kan. Okey, perasan tak? Ni lah bot. Kita nak letak bot kat sini. Ni bot. Perasan tak kat sini ada celahan. Celahan. Ni lah celahan. Nampak tak celahan dia? Kecil ke besar? Kat sini. Kecil. Ni kecil kan. Dia punya celahan dia kecil je. Kenapa nak bagi celahan dia kecil? Supaya berlaku apa? Supaya berlaku pembelauan. Sebab bila berlaku pembelauan, dia punya gelombang, amplitude gelombang dia berkurang, okey? Amplitude gelombang dia berkurang. So tak adalah gelombang tu kuat sangat kan, tinggi sangat. So amplitude dia rendah. Bila dia rendah, amplitude gelombang dia berkurang. So apa jadi dengan ni? Kapal-kapal ni selamatlah. Tak adalah dia musnah. Faham tak? Supaya kita tak nak gelombang air yang masuk ke dalam ni bergelora kan. Ombak dia tinggi sangat. Nanti dia hancur kapal-kapal ni. So kita nak bagi ombak, dia punya amplitude dia rendah. So caranya buat pembelauan. Okay, dalam pembelauan kan formula gelombang kan V sama dengan F lambda. Okay, pembelauan kan sebelum masuk celah dengan selepas masuk celah ni, dia punya ni sama je, hal laju dia sama je sebelum dan selepas. Frekuensi memang samalah. Panjang gelombang dia pun sama juga. Sebelum dan selepas pembelauan memang sama. Yang berubah apa? Dia punya amplitude tu yang berubah. Disebabkan amplitude tu berubah, amplitude dia berkurang, sebab itulah kita nak buat pembelauan untuk kawasan pelabuhan. Faham? Faham ke? Faham. Okey, jadi nak buat kawasan pelabuhan ni kawasan mana yang sesuai? Mana tadi? Ya. Okey, alamak. Okey, so kawasan mana yang sesuai? Mestilah kawasan air yang tak bergelora. Yang mana air yang tak bergelora? Biasa kamu mandi kat mana? Teluk ke Tanjung? Teluk. Kita mandi Teluk kan? Mana dia mandi kat Tanjung? Sebab Tanjung air dia bergelora Yang tak bergelora Teluk. Teluk air dia tak bergelora. Okey. So nanti jawapan dia buatlah macam ni kan. Okey, ni aspek. Ni sebab. Okey. So lokasi dia. Saling balik kat situ. Lokasi untuk melabuhkan bot-bot di teluk. Sebab dia air tak bergelora. Okey, ataupun kamu boleh jawab air dia tenang. Okey, air dia tenang. Ataupun apa-apalah yang berkaitan tenaga gelombang dia. Tenaga gelombang dia berkurang. Okey. Okey. Lepas tu nombor 2, pilih pula. Ni. Tembok, ketinggian tembok penahan. Okey. Kan tembok kan, pasang tembok kan kat situ. Mana tadi? Ni. Sekejap ni dia letak tembok lah ni. Ni tembok kan, nak letak tembok nak buat celahan tu. Sini tembok dia. Ni tembok lah ni. So tembok dia nak tinggi ke rendah? Tinggi. Mestilah tembok tu lagi tinggi lagi bagus kan. Mana tahu nanti ada tsunami ke datang kan. Okay, gelombang air tinggi kan. So bila tembok tu tinggi, tak adalah gelombang air yang datang tu boleh melepasi ke sini. Okay. So pilih tembok yang tinggi. Okay, so mana tadi? Okay, so jawab kat sini tembok tinggi. Okay, tembok. Kenapa ni? Tembok tinggi. Okay, tembok penahan tembok penahan tinggi. Okay, sebab apa tembok penahan tinggi? Itulah menghalang
menghalang gelombang tinggi. Okey, menghalang. Okey, next. Nombor 3. Bahan untuk membina tembok penahan. Yang mana? Nak diperbuat daripada kayu ke ataupun konkrit? Konkrit. Konkrit. Free. Konkrit kan? Sebab dia lebih kuat kan daripada kayu. So kamu buatlah jawapan kat sini. Buatlah yang penuh bahan untuk membina tembok penahan konkrit. Reason je. Kamu buat perkataan ni pun boleh. Kuat. Dah buat. Macam tu pun boleh. Kuat je. Ataupun tahan lama. Pun boleh. Okey dah. Okey, next. Nombor 4. Saiz celah. Tadi kan cikgu tunjuk gambar. Nampak tak celahan dia? Kecil ke besar? Ya, Kecil. Kecil. bagi muat-muat kapal masuk je macam tu, okey. Kecil. Sebab pembelawan dia berlaku bila celahan kecil je. Kalau celahan besar, baik tak payah buat celahan So saiz celah kecil supaya pembelawan menambahkan kesan pembelawan. Menambahkan kesan pembelawan. Ataupun ayat lain, kita nak pembelawan sebab apa? Sebab kita nak kurangkan amplitude. Kurangkan amplitude gelombang ataupun kurangkan tenaga gelombang. Okay. Banyaklah jawapan dia slash. Pilihlah mana-mana kamu nak Make sure kalau kamu buat slash, jawapan yang di slash tu pun betul. Kalau satu betul, satu salah, dia angkat semua salah. So kalau nak buat jawapan slash, pastikan yang slash tu betul ataupun buatlah jawapan satu je Okay, so last kali apa? Saya pilih. Pilih apa? WX Y. Ya, saya pilih Y. Okay, sebab salin balik tadi. Sebab tadi lokasi lokasi dia teluk. Lepas tu tembok penahan tinggi, lepas tu bahan and then tembok dia penahan konkrit dan saiz celah kecil. Dah. Okey, settle nombor 10. Esok sambung nombor 11. Itu saja kelas. Okey, terima kasih. Bolehlah. Boleh lagi makan. Terima kasih, Cikgu. Okey. Terima kasih, Saza. Assalamualaikum, Saza. Okey. Terima kasih, Saza. Ya, sama.